Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, saya ingin memberikan sedikit ulasan mengenai satu titik hitam, peristiwa hitam yang berlaku di Pulau Pinang berikutan dengan kebiadaban yang ditunjukkan oleh seorang manusia. Manusia itu bernama Leong Pi Ko yang telah didenda sebanyak RM8,000, 30 hari penjara di Mahkamah Balik Pulau Pinang. Para penonton yang hormati sekalian, kita dapati ada dua peristiwa berlaku pada sambutan Hari Tahun Baru Cina, terutamanya di Pulau Pinang. Kita lihat pada tahun ini, tumpuan sambutan Tahun Baru Cina ialah di Pulau Pinang. Di Kuala Lumpur pun masih ada sambutan, di Johor Bahru pun masih ada sambutan, di Ipoh pun ada sambutan, hatta barangkali di Kota Baru, di Kuala Terengganu pun masih ada sambutan. Dan sambutan itu tidaklah sebesar apa yang disambut di Pulau Pinang. Tetapi dalam dua sambutan itu, dari Pulau Pinang itu, terdapat dua episod, dua peristiwa yang berlaku. Pertama ialah orang yang saya sebutkan namanya Leong Pi Ko ini, yang didenda RM8,000, dipenjara 30 hari penjara itu, menunjukkan kebiadaban memberikan isyarat lucah kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong. Bukan lucah kepada rakan mainan, bukan lucah kepada rakan sebaya, bukan lucah kepada rakan shopping, bukan lucah kepada rakan minum-minum petang bersama, bukan saja lucah dengan rakan sepadang sepermainan, tetapi memilih untuk menunjukkan kelucahan kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong. Yang kedua, ialah yang kita lihat sambutan mengenai Datuk Seri Najib Muhammad yang begitu hebat pada Hari Raya Cina, Tahun Baru Cina itu. Hebat di Pulau Pinang. Sebagaimana yang kita tahu, orang Pulau Pinang adalah kebanyakannya terdiri daripada orang Cina. Orang Pulau Pinang pun ada orang Melayu, Alhamdulillah, orang India. Tapi sambutannya hari itu yang diberikan, merentasi segala bangsa, telah memberikan sambutan yang begitu hebat, begitu hangat kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri bersama dengan ahli keluarganya. Tetapi dalam ucapan yang disampaikannya itu, kedengaran kata-kata yang juga boleh diartikan sebagai biadab. Mengbu. Bu ni maksudnya ialah memberikan isyarat. Isyarat yang tidak beradab, isyarat yang keluar daripada gagasan moral, kerana kita mengbu ataupun kita menunjukkan kebiadaban kepada Perdana Menteri kita. Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri bagi orang Pulau Pinang, Perdana Menteri bagi orang Selangor, Perdana Menteri bagi orang Kelantan, Perdana Menteri bagi orang Kedah, Perdana Menteri bagi orang Perak, Perdana Menteri bagi semua orang Malaysia, termasuk di Sabah dan di Sarawak. Perdana Menteri yang dipilih, Perdana Menteri yang diturunkan kuasanya atas lantikan daripada Perdana Menteri yang sebelum dicadangkan oleh Perdana Menteri sebelumnya. Perdana Menteri yang sahih, Perdana Menteri yang sah, Perdana Menteri yang telah diterima oleh sebagian besar daripada rakyat. Tetapi kenapa dibu? Kenapa diperkecilkan? Kenapa diaibkan? Kenapa dimalukan di khalayak ramai yang mencecah lebih daripada 50,000 orang, saya diberitahu bilangan sedemikian. Para penonton yang hormat sekalian, apa artinya? Artinya ialah bahawa kita dari segi akhlak moral sudah tersasar sekarang ini. Kerana politik, kita ketepikan moral. Kerana politik, kita ketepikan akhlak. Kerana politik, kita ketepikan tradisi. Kerana politik, kita ketepikan segala nasihat orang tua-tua kepada kita. Kerana politik, kita keluar daripada jalur harmoni dalam hidup kita. Kerana politik, kita telah memilih kata-kata yang tidak patut dikeluarkan, sama ada berseorangan, sama ada dalam satu kolektiviti, sama ada dalam satu perhimpunan besar, dan apalagi lah menunjukkan isyarat lucah kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong. Apa artinya? Saya tanyakan sekali lagi, apa artinya dalam hidup? Artinya Malaysia sekarang sedang menghadapi krisis moral. Malaysia sedang menghadapi krisis akhlak. Dan saudara, bagi saya mungkin ada sedikit campur tangan politik di situ. Dan inilah yang sedang berlaku. Kita lihat dalam demonstrasi-demonstrasi mereka,
Mereka melompat naik ke kereta polis, mengenjak-enjak kereta polis dalam demonstrasi jalanan yang mereka adakan. Mereka pukul wartawan-wartawan dan sebagainya. Bayangkan tabiat yang ada kepada mereka, orang yang suka berdemonstrasi, orang yang suka menunjukkan sesuatu yang luar daripada tabi'i, tradisi negara ini demi untuk mendapatkan sedikit pulangan politik kepada mereka. Balik kepada persoalannya. Kita sudah hilang moral, kita sudah hilang akhlak. Kemana Malaysia selepas ini? Andainya mereka ini yang gila kuasa untuk menawan Putrajaya, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala berjaya menawan Putrajaya, apa budaya yang mereka bawa? Budaya songsang yang mereka akan bawa. Budaya anti akhlak yang mereka akan bawa. Budaya anti moral yang mereka akan bawa. Budaya LGBT yang mereka akan bawa. Budaya liberalisme barat yang mereka akan bawa. Budaya memuaskan nafsu syahwat yang mereka akan bawa. Budaya yang bertentangan dengan Islam, dengan ajaran Islam yang mereka akan bawa. Budaya yang bertentangan dengan adat istiadat orang Cina yang baik-baik, orang India yang baik-baik, orang Melayu yang baik-baik akan mereka bawa. Inilah yang akan berlaku. Dan persis apa yang mereka lakukan ini akan mereka lakukan bila mereka dapat tampuk kuasa nanti. Saya membayangkan bagaimana misalnya DAP ingin menjadikan Malaysia sebagai negara sekular. Bayang arti sekularisme. Bayangkan moral dalam sekularisme. Bayangkan demokrasi dalam sekularisme. Bayangkan kesaksamaan dalam sekularisme. Bayangkan agama dalam sekularisme. Dan kalau kita lihat, mereka ingin mendirikan, ini kata-kata daripada banyak penulis, ramai penulis. Kata-kata banyak daripada ulasan-ulasan sama ada politik atau bukan politik. Kata-kata yang disebut dalam himpunan besar, himpunan dalam bentuk kolokiumnya, seminarnya, forum dan sebagainya, yang mengatakan jika mereka menang, mereka akan menjadikan Malaysia sebuah republik. Saya tidak mengatakan republik tidak baik, tidak. Tapi republik bagi mereka untuk memudahkan lagi mereka melaksanakan apa yang mereka nak laksanakan. Mereka nak laksanakan sistem liberalisme barat. Mereka nak laksanakan namanya ajaran Islam liberal. Mereka nak laksanakan ajaran agama pluralisme agama yang seluruhnya adalah merupakan pertentangan yang sangat hebat dengan kepahaman agama Islam yang kita warisi daripada generasi ke generasi, yang diturunkan bersusur galur daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu kita kena kembali, masyarakat Malaysia kena kembali kepada moral, kena kembali kepada akhlak. Jadi Malaysia yang berakhlak, Malaysia yang bermoral, Malaysia yang bertata susila, Malaysia yang bertata tertib, Malaysia yang budiman, Malaysia yang memegang paksi-paksi akhlak, Malaysia yang mempraktikkan kehidupan yang dicerminkan melalui kata-kata yang berakhlak, pandangan yang berakhlak, gerakan yang berakhlak. Seluruhnya bersandarkan kepada akhlak. Bila sebut akhlak, tidak lain dan tidak bukan, akhlak tumbuh daripada Islam, akhlak tumbuh daripada agama. Orang Buddha berakhlak, orang Hindu berakhlak, orang Kristian berakhlak, orang mana-mana pun agama. Orang Bahai berakhlak. Marilah kita cantumkan akhlak-akhlak daripada berbagai bagaian tadi. Tetapi bagi kami orang Islam, bagi saya orang Islam, bagi saya orang Melayu, kita kena didik anak-anak kita. Kita kena didik generasi sekarang. Kena didik generasi yang akan datang. Bukan sebagaimana pendidik-pendidik yang ingin mendidik kita sekarang ini. Pendidik politik yang ingin mendidik kita sekarang ini. Pendidik-pendidik yang sudah menganggap bahawa pahaman liberalisme barat itulah pahaman yang terbaik untuk mendidik rakyat negara ini. Maka saudara, kita mesti nyahkan gerakan yang seperti ini. Kita mesti ketepikan gerakan seperti ini. Kita mesti tidak memberi ruang dan tempat kepada gerakan-gerakan seperti ini. Saya dapat membayangkan jika kita berikan kekuatan kepada mereka, berikan kemenangan kepada mereka dalam PRU ke-13 yang akan datang ini. Saya tidak gambarkan apa bentuknya Malaysia. Apa bentuknya orang Islam selepas ini. Apa bentuknya orang Melayu selepas ini. Kerana akhlak, kerana moral yang ditunjukkan. Semakin hari semakin luar batasan moral. Semakin hari semakin luar daripada batasan akhlak. Semakin hari semakin kurang ajar.
semakin hari semakin biadab. Adakah ibu dan ayah yang sedang mengikuti siaran ini ingin melihat anak-anak yang hilang adab, ingin melihat anak-anak yang tidak tahu lagi tata susila, ingin melihat anak-anak yang tak tahu lagi susun tata tertib, ingin melihat anak yang tak tahu lagi tentang bagaimana generasi dulu dan generasi yang awal-awal dulu mempertahankan kehidupan yang bersediakan kepada moral dan akhlak. Maka sebab itu, saudara, saya hendak teman-teman yang lain pun dalam tulisan-tulisan, dalam paparan-paparan, ahli-ahli fikir mengatakan bahawa Malaysia perlu membangun. Malaysia perlu menjadi negara teknologi. Malaysia perlu menjadi negara berprestasi tinggi. Malaysia perlu menjadi negara yang mempunyai ekonomi yang mantap. Malaysia mempunyai jalin hubungan antarabangsa yang paling hebat disegani oleh seluruh mata dunia. Tetapi pada masa yang sama, kalau misalnya hanya Malaysia disanjung oleh kerana kebangunan ekonominya, Malaysia disanjung kerana pencakar langitnya, Malaysia disanjung oleh kerana kemajuan teknologinya, tetapi jiwa insannya sudah tiada, jiwa kemanusiaannya sudah tidak ada, tangannya tidak memegang akhlak lagi, mulutnya tidak memaparkan moral lagi, matanya tidak memaparkan tata susila lagi, kaki dan tangannya tidak memaparkan ketertiban seorang insan lagi. Apalah artinya hidup di dunia ini? Apalah artinya hidup di kalangan kita umat Islam, 28 juta umat Islam di Malaysia ini? Apapun akhirnya, apa yang berlaku kepada Leong Piko dan juga mereka yang mentertawakan, memperkotak-kotikkan Perdana Menteri dalam pertemuan mereka dengan rakyat di Pulau Pinang bersempena dengan Tahun Baru Cina. Saya mengharapkan itu kejadian yang terakhir yang akan berlaku. Marilah kita bersama-sama, khasnya masyarakat Islam, khasnya masyarakat Melayu, bersama-sama dengan IMR Network, IMR TV, IMR Radio, yang panji-panji kita tidak lain dan tidak bukan menegakkan Islam, Melayu dan sistem raja yang bersandarkan kepada perlembagaan, untuk sama-sama kita meletakkan batu asas akhlak, batu asas moral atas dasar keimanan, ketakwaan, keihsanan untuk kita mendapat al-falah, artinya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan insya-Allah kita melatih anak-anak kita, tunjukkan model-model yang terbaik kepada anak kita, tunjukkan cara hidup yang terbaik kepada anak-anak kita. Cara hidup yang terbaik tidak lain tidak bukan memegang agama, memegang Islam dalam kehidupan kita. Dalam Islam, dalam agama itu tidak lain tidak bukan ada unsur akidah, ada unsur syariah, dan akhirnya ada unsur akhlak. Para penonton yang hormati sekalian, cukup setakat itu. Allah memberikan kekuatan kepada saudara, Allah memberikan kekuatan kepada saya. Mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, mari kita banyak bersandar kepada Allah, mari kita banyak mengingati Allah supaya hidup kita terus diterangi oleh cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.